Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap lagi kita start. Saya nak on dulu dekat Facebook. Okey. Mana saya punya live tak muncul dekat Facebook. Sekejap saya cari. Okey, jumpa dah. Okey. So sebelum kita start, saya share dulu link Facebook Live malam ni sekali dekat group. Link untuk FB Live di page malam ini. Share. Okey. Oh, dia tukar view speaker. Okey. Kita salah dah lewat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk kita sama-sama berdiskusi. Saya cuba tukar dia punya view ni. Speaker view. Macam mana nak tukar view ni okey. So sekarang dah nampak full view kan. Tadi dia macam kotak-kotak tu kan. Tak berapa menarik sangat. So discussion pada malam ini bukan discussion sangatlah. Dia malam ni lebih pada santai-santai je sebenarnya. Saya nak bercerita sedikit lah berkenaan dengan kisah-kisah. Actually dua kisah je kan. So kisah pertama, kisah kedua. Okay, kisah-kisah berkenaan dengan traders yang telah pun berjaya. Okay, traders yang telah pun berjaya dan mereka memang adalah pure traders. Okay, so kalau sekiranya tuan-puan belum faham betul-betul istilah yang kita pakai, kita ada dua pembahagian kepada style trading ataupun investment. Yang pertama kita panggil sebagai traders, okey, ataupun pedagang. Kalau traders ni dia punya tempoh urus niaga dagangan lebih short term, okey. Kalau contoh paling mudah kita cakap, dia lebih kurang daripada 1 tahun lah, bawah daripada 1 tahun. Maksudnya keluar masuk tu agak kerap lah berbanding dengan investor. Kalau investor sepatutnya hold lebih daripada 1 tahun dan ke atas. So trading style adalah berbeza lah. Okay? Macam kalau sekiranya kita trade, contoh macam kita trade intraday kan, masuk hari yang sama dah keluar hari yang sama, ataupun FIFO, scalping cepat-cepat, maksudnya masuk je, dia dah naik beberapa bit, 1-2 bit, kita dah keluar dalam masa mungkin 10 minit, 20 minit atau setengah jam atau 1 jam, itu pun masih dikira sebagai traders. And then kalau kita BTST, maksudnya masuk hari ini, jual besok, atau masuk hari ini, jual besok-besoknya, kan. Itu pun kira sebagai traders. Kalau kita swing dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu atau beberapa bulan, selagi mana kurang daripada 1 tahun holding dalam satu-satu masa, kita masih lagi dalam kategori traders. Okey. Maksudnya traders ni dia lebih bergantung kepada ataupun dia lebih mengkaji pergerakan harga. Kita tengok pergerakan harga naik turun. Dari situlah kita nampak harga tu bergerak naik dan bergerak turun. And then kita react based on price movement. Okay. So ada beberapa soalan. Ada beberapa soalan. Adakah tuan-puan faham sifat ataupun perangai semula jadi pergerakan harga tersebut?
Kalau ahli-ahli group ni sepatutnya dah faham lah kan, sebab kita dah belajar dah dia punya sifat semula jadi ataupun natural behavior of the price kan. Natural behavior of the price movement. Okey, itu soalan yang pertama. Kalau sekiranya tuan-puan boleh faham sifat semula jadi ataupun nature of price behavior, apa ni istilah dia tu? Natural price behavior. Okey, natural price behavior ataupun natural chart behavior, then tuan-puan dapat trade dengan bagus. Okey. Yang kedua soalannya, adakah tuan-puan tahu bahawasanya natural price behavior ni dia berulang-ulang. Dia mengulang sifat yang sama. Okey. Dia ulang-ulang dan daripada situ kita dapat kenal daripada apa ni repetitive pattern tu yang kita panggil sebagai um, fractal. Okey. Kalau tak pernah dengar memang kena belajarlah. Okey. Adakah tuan-puan tahu yang chart bergerak secara naturally dan dia punya pergerakan dia tu berulang-ulang. Okey. Okey. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, adakah tuan-puan faham tuan-puan tahu yang sebenarnya pada fasa yang ketiga pergerakan harga kita lebih mudah untuk membuat generate profit dari 10 hingga 100%. Okey. And then dia akan ada fasa yang kelima yang mana sekiranya daripada dalam fasa ketiga dan fasa yang kelima kita lebih mudah untuk membuat profit 10%, 200% tu sebenarnya tak susah kalau kita faham dia punya fasa-fasa pergerakan harga tersebut. Okey. And then soalan yang keempat, adakah tuan-puan berminat ataupun nak tahu ataupun nak belajar apakah yang dikenali sebagai sifat pergerakan semula jadi harga ini? Okay. Dan soalan yang seterusnya, adakah tuan-puan nak konsisten profit dalam pasaran saham dan nak tinggalkan trauma yang selalu kena loss ataupun cut loss kerana kurang ilmu dan pengetahuan? Nanti jawab sendirilah kan, jawab dalam hati. And then yang soalan yang keenam, adakah tuan-puan serius nak belajar cara nak baca sifat semula jadi pergerakan harga ini untuk menjadi seorang traders yang berjaya? Tu. Itu soalan pengenalan je sebenarnya. So kalau dapat jawab soalan-soalan ni, then okay. Cuma soalan yang keenam tu je lah kan. Tak, itu just introduction je sebenarnya. Okay. Once kita dah faham sifat semula jadi pergerakan harga, then kita boleh trade dengan berjaya. So cerita pada malam ini, dia bukanlah nak tengok chart sangat lah kan. Bukan nak tengok chart sangat. Cuma kita nak sembang sekurang-kurangnya apabila tuan-puan dah berada dalam pasaran saham ni kan, sekurang-kurangnya tuan-puan kena tahulah beberapa nama-nama traders ataupun individu-individu yang memang dah memberikan proof yang sebenarnya trading ni memang boleh buat fortune. Okay. Sebenarnya trading ni memang betul-betul boleh buat fortune. Cumanya adakah kita belajar tu teknik yang betul ataupun kita belajar melalui sistem yang betul ataupun kita belajar benda yang betul lah kan, basically. Kita belajar tu adalah benda yang betul macam tu. Okay. So, saya share dulu sikit lah Saya share dia punya ni. Tapi malam ni saya tak ceritalah tentang education sangat kan. Itu just introduction je. Okay. So, pernah dengar nama Dan Zenger tak? Dan Zenger. Ni bukan double apa ni yang burger KFC tu. Zenger burger. Okey. Ini tuannya Dan Zenger. Jangan saya cari gambar dia. Dan Zenger. Dan Zenger picture. Ini orang lain. Dan Zenger traders. Ni. Okey. Ini adalah Dan Zenger lah. Dia ada buku ke tak? Saya tak sure dia ada buku ke tak. Tapi dia ada dia punya blog dia.
Dia ada blog dia ada apa ni, sistem dia sendiri. Okay, dia ada strategi dia juga macam mana cara dia trade. Okay. Then tuan-puan boleh kaji. Memang dia share secara umum lah. Cuma tak adalah secara detail yang dia ajar kita baca chart apa semua kan. So dia ada beberapa rules and regulation lah yang dia follow kan. Antaranya perkara yang paling utama, sebelum tu kita pergi dululah kenapa nak kena kenal. Dia tak wajib sebenarnya kenal, tapi at least kita tahulah yang adalah beberapa orang yang telah memang very successful dalam trading. Okay, very successful dalam trading. So trading ni dia memang risiko. Okay, dia memang risiko. Dikatakan bahawa kalau ikut Pareto kan, Pareto law kan, teori ke law kita ingat. Yang 80-50 tu kan, 80-20 tu, kalau daripada 100% total traders yang trade dalam market, at least 20% yang akan berjaya. Okay, at least 20% yang akan berjaya. And then the rest 80% sama ada so-so ataupun tak berjaya. Kenapa? Adalah banyak sebab lah kan. Sebab dia mungkin disebabkan oleh tak cukup ilmu, tak cukup pengalaman, tak ada guidance yang betul kan. Tak properly belajar ataupun tak ada fokus kan. So dia trading ni dia sama je dengan apa-apa bidang sekalipun yang kita cuba untuk membuat kejayaan. Okay? Kalau sekiranya kita cuba berjaya, okay, cuba berjaya dalam sesuatu bidang, tapi kita tak dapat nak bagi fokus yang macam mana nak cakap, laser sharp punya fokus, kita akan jadi so-so lah. Okay? Contoh kan, tuan-puan dapat main sukan. Okay? Kita pandai main sukan. Banyak jenis sukan. Ada orang pandai main badminton, main futsal, main pingpong, bola tampar kan, snooker kan. Kadang main golf juga. Apa lagi sukan yang kita boleh main? Sepak takraw kan. Tapi kita boleh main banyak jenis sukan. Tapi sekiranya kita hanya secara umum saja kita main ni sekejap, main ni sekejap, main ni sekejap, dia tidak akan menjadikan kita pakar dalam sukan tersebut. Unless kalau kita spend almost mungkin 80% of our time ataupun mungkin 100% kita punya fokus dekat sukan tersebut itu sahaja. Okay, dengan guide yang betul, dengan mentor ataupun coach yang betul, then kita boleh excellent dalam bidang tersebut. Itu contoh lah kan. Contoh kan, macam Nicol and David. Adakah tuan-puan pernah dengar dia berjaya dalam futsal? Dia adalah seorang pemain futsal yang terkenal dunia. Tak ada kan? Kenapa? Sebab dia fokus satu bidang saja, iaitu squash. Kan, squash. So dia main squash daripada dia remaja sampailah dia dah dewasa, dan dia ternama di seluruh dunia sebab dia fokus satu bidang sahaja. Okay, that's why ramai traders yang so-so ataupun suam-suam kuku lah kan kita cakap, sebab tak ada fokus. Tak ada fokus. Sama dengan investing lah. Kalau kita nak buat investment pun sama. Dia investment ni tak adalah nak cakap begitu mudah, campak-campak terus duit tu berkembang biak macam tu kan. Ada orang very lucky boleh. Dia just beli tiba-tiba, tengok beberapa tahun kemudian saham dia dah naik dah. Itu very lucky lah. Tapi untuk very successful, dia perlukan penelitian ataupun perlukan pemerhatian, perlukan fokus, okay? Perlukan masa dan tenaga untuk successful. Okay, so kita kembali kepada Dan Zanger ni kan. Dia adalah bekas seorang pool arkitek yang buat kolam renang. Dia masa dia kerja dulu, zaman-zaman dia bekerja, dia membuat kolam renang. Okay? Dia buat kolam renang. Biasa orang-orang yang buat kolam renang dekat rumah ni, private pool lah dia panggil kan. Orang kaya-kaya lah kan. Tu ada cerita kat sini. Nanti tuan-puan boleh baca lah. Tapi sebelum ini pun saya dah cerita sikit kan dia punya background dia. Dia punya mak dia adalah seorang traders. So dia terdedah awal dengan pasaran. Dia terdedah seawal dia remaja lagi sebenarnya untuk dia trade. Itulah menyebabkan dia ada passion dalam trading. Okay, passion ni dia ada minat yang agak mendalam untuk
dalam trading lah kan. Dia ada minat yang mendalam dalam trading. Dalam umur dia 20-an macam tu pun memang dia seriously trade jugalah kan. Tapi untuk dia berjaya betul-betul, dia betul-betul menjadi orang cakap instant, nak cakap instant tu tak juga, tapi dia ambil masa dalam 2 tahun, okey, daripada tahun 1997 sehingga 1999, dalam masa 2 tahun dia berjaya menggandakan duit dia daripada kalau ditulis dalam ni, mana ditulis ni, dalam 12,000 ni kalau saya tak silap initial capital yang dia masuk market 11,000 US dollar selepas dia jual kereta dia lah kan. Dia jual kereta dia. Kenapa dia jual kereta dia nanti kita cerita. Dia jual kereta dia and then daripada duit jualan kereta dia, dia invest, dia melabur dalam pasaran saham New York, mungkin New York Stock Exchange. Dari situ dalam masa 2 tahun dia berjaya menggandakan duit dia, okey, sehinggalah dia tulis kat sini 40 million, okay, 40 million. Tapi sebelum tu sekejap kita tengok dekat wiki. Wiki pun ada ni, Dan Zenger ni. Ada cerita dekat sini. Dia punya portfolio dia gaining over 29,000%. Okay, 29,000% kenaikan portfolio dia. Daripada 11,000 US dollar kepada 18 juta. Ni dalam Wikipedia lah. Okay, kalau tuan-puan percaya data dekat Wikipedia, bolehlah ambil kan. Sebab dia sumber umum kan, sumber umum. Seorang yang share data ni pun dia umum lah kan, mungkin daripada public yang ada knowledge, dia share data kat dalam ni. Tapi dia ada quotation cite dia apa ni, cited certain source of data lah kan dalam Wikipedia. Okay. So dalam masa 2 tahun dia berjaya membuat keuntungan sebanyak 29,000% daripada tahun 1997 sehingga 1999, daripada 11,000 US dollar kepada almost 20 million lah kan, ataupun 18 juta US dollar. Kalau kali duit Malaysia, kalau 18, kalau kali 4 lebih kurang. 18 kali 4, 72 juta lah kan, lebih kurang dalam masa 2 tahun. Okay. So kenapa? Kenapa dia boleh buat macam tu kan? Kenapa dia boleh buat macam tu? So bila ditanya kan, sebab bila dah tiba-tiba dia jadi star kan, dia jadi popular sebab begitu luar biasa sekali dia punya pencapaian dia kan. Tapi kita kena tengok balik another side of story kan, the dark side of the moon. Sebelah kan bulan kan ada cahaya yang kena cahaya matahari tu dia terang, yang tak kena cahaya matahari pun dia gelap kan. Kita tengok pula dia punya dark side of the moon tu kan. The bright side-nya adalah orang nampak dia berjaya dalam masa 2 tahun sahaja dia berjaya menggandakan duit dia sebanyak 29,000% daripada 11,000 US dollar kepada 18 juta US dollar dalam masa 2 tahun. Tapi orang tak nampak dia punya perjalanan dia. Dia mula mengenali dunia trading masa umur dia belasan tahun ke umur 14 tahun macam tu daripada mak dia kan. And then dia pun trade. Okey, dia pun trade daripada umur dia 20-an, masuk umur dia 30-an, masuk umur dia 40-an, masuk umur dia 50-an, barulah dia berjaya exponentially dapat dia punya ni kejayaan ini. So bayangkan berapa tahun masa yang dia ambil. Berapa tahun masa yang dia ambil. So bukanlah nak cakap tuan-puan pun kena ambil masa selama itu kan. Kita ada cara sebenarnya untuk belajar kan. Cuma kadang-kadang faktor masa pergerakan market tu yang akan memberikan kita advantage, okey, ataupun memberikan kita kelebihan. Sebab kita boleh faham dekat mana sepatutnya pergerakan tu mula untuk menaik. Okey. Macam soalan-soalan tadi, soalan yang saya tanya tadi, sekejap saya balik. Soalan-soalan tadi. Sekejap, saya copy paste dulu. Ini
slide lain. Ni slide yang malam ini. Kisah Danziger. Dua je kan, Danziger dengan apa ni? Kotegawa. Okey, ini soalan-soalannya. Saya letak kat sini. Okey. Alamak, macam gelap. Kena ni. Okey. So, salah satunya kenapa dia dapat berjaya dalam pasaran sebab dia dah capai satu tahap yang mana dia dah dapat faham sifat semula jadi pergerakan harga tetapi melalui chart pattern lah. Itu yang Danziger belajar kan. Tapi apa yang saya nak yang saya tekankan lah sebenarnya untuk ahli-ahli grup, kita bukan setakat tengok chart pattern sahaja. Chart pattern kita tengok. Tapi kita tengok yang lebih detail daripada chart pattern. Ni saya ada tulis kat sini. Saya ada tulis kat situ. Dia lebih detail daripada chart pattern. Nak tahu apa? Nak tahu apa? Dalam grup kita tahu dah sebenarnya kan. Tak saja je nak bagi tuan-puan rasa macam mak nak kena tahu ni. Macam tu kan. Barulah ada keinginan nak belajar kan. Macam tu. Okay. So banyaklah cerita tentang Danziger ni. Kalau tuan-puan tengok dekat YouTube pun banyaklah cerita tentang dia. Dan even ada orang kaji apa dia punya trading style dan sebagainya kan. Dan macam-macam lah trading style apa semua yang muncul lah. Okay. Tapi basically dia punya faktor kejayaan dia, okay, faktor kejayaan Danziger ni sebenarnya adalah pertama sekali, kalau kita boleh senaraikan dekat sini, saya tulis macam ni je lah. Faktor kejayaan Danziger. Okay, yang pertama sekali, dia persistent. Okay. Dia tak putus asa. Walaupun bertahun-tahun dia trade, daripada umur dia 20-an, 30-an, 40-an, dia tak pernah putus asa sebab dia yakin, okay, one day dia akan successful dan dia really successful one day. Bukan one day lah, maksudnya ada masa yang dia tiba-tiba dalam masa 2 tahun tu dia very successful. Seperti mana yang kita dah pernah discuss sebelum ni. Semasa dia gain 29,000 percentage tu, okay, daripada 11,000 US dollar menjadi 22 juta lah kan cakap US dollar. Okay. Dalam masa 2 tahun tu, okay, dalam masa 2 tahun tu, apa yang saya nak cerita lupa dah. Kerana dia berada pada fasa yang betul. Kerana dia berada pada fasa yang betul. Okay, masa tu adalah masa market super bull. Okay. Masa ini, saya ingat macam saya dah terlari apa benda yang saya nak cakap tu. Tiba-tiba kan dia lost. Tapi lebih kurang lah ini poin yang saya nak sentuh lah. Masa ini market US buat super bull. So dia bukanlah kayangan. Dia akan berlaku dan berulang kali akan berlaku. Cumanya market dia bukan sentiasa super bull. Dia ada cycle dia. Okey, dia ada cycle dia. Kita kembali ke sini. Tahukah anda harga pada carta saham bergerak mengikut sifat semula jadi pergerakan harga dan boleh dibaca dengan jelas. Dia predictable. Tahukah anda natural behavior chart itu berulang-ulang dan ada corak yang spesifik. Okey, dia bukan chart pattern tapi lebih spesifik daripada itu. Dan soalan yang ketiga, tahukah anda fasa ketiga kenaikan harga anda boleh menjana keuntungan lebih mudah. Okey, 10% to 100% atau lebih. Manakala fasa kelima kenaikan harga juga anda boleh menjana keuntungan lebih mudah. Tahu ke tak? Kalau tak tahu kena belajar. Okey. So apa yang berlaku kepada Danziger adalah dia terkena pada waktu yang timing yang tepat. Okey. Dengan modal yang ada, tak tahulah ke mana habis duit dia yang dia trade selama ini sehingga kan dia terpaksa jual kereta kan. So itulah tu. Itulah kan. Traders ni mostly so-so. Tapi kena cara dia boleh meningkat dengan laju. Okey. So apa yang kita nak adalah sebenarnya persistent.
Ataupun kita boleh cakap kita kena konsisten. Sebab setiap kali kita loss ataupun setiap kali kita profit, kita akan belajar. Okay? Kita akan belajar. Setiap kali kita loss atau profit, kita akan belajar sesuatu. Sesuatu tu mungkin orang lain tak tahu tapi kita tahu. Okay? Mungkin orang lain tak tahu tapi kita tahu. We are learning from our mistake or our win. Okay? Persistent betul ke? Persistent. Macam tu. Superbowl ni tak ada dalam kamus. Apa ni? Tak ada dalam PowerPoint punya kamus. Okey. Faktor kejayaan dia adalah yang pertama dia persistent ataupun consistent. Yang kedua, dia berada dalam waktu yang betul. Okey. Saya kena tulis dekat sini. Dia berada pada fasa yang betul. Saya kena boldkan dia supaya tuan-puan kena timing yang betul baru kita dapat berjaya. Dia bukan setiap masa, ada masa-masa dia. Okay? Tapi kalau kita tahu, kita boleh carilah sebab pasaran saham ni ada 900 counter kan. Dalam 900 counter tu, almost every time akan ada counter yang fasa yang betul. So kena tengok juga dia punya timing ni kan. Okay. Apa lagi faktor kejayaan dan zaga? Faktor kejayaan dia adalah fokus macam yang kita cakap tadi. Dia ada laser sharp punya fokus. Okay. Then dia sanggup, okay, dia sanggup spend long hours, okay, untuk kajian. Dan kalau dia kaji, dia akan kaji berpuluh-puluh chart. Okay. Dia kaji banyak chart and then dia tapis lagi dan dia tapis lagi dan dia tapis lagi sehingga kan dia nampak betul-betul yang chart yang dia kaji tersebut ada potensi. Okay. Walaupun Dan Zenga punya style adalah chart pattern, tapi dia samalah, chart pattern pun repetitif. Dia pun akan berulang-ulang juga kan. Sama dengan konsep natural price behavior. Dia saya letak kat sini. Konsep natural price behavior. Okay, ni. Kena bold dia sikit. Bagi besar dia sikit. Sebab natural price behavior ni dia valid untuk semua keadaan. Okay, sama ada dia adalah saham, forex, komoditi, futures, apa lagi? Precious metal kan, apa lagi? FCPO kan, futures. Apa-apa sahaja yang melibatkan price. Okay. Setiap price dia ada natural behavior dia dan natural behavior ni dia tak berubah. Dia berulang-ulang dan dia tak berubah. Okay. Ada soalan tak? Saya lupa nak tengok. Zinga Burger yang tadi. Oh, saya tak share screen. Patutlah. Okey. Saya baca balik lah. Faktor kejayaan Dan Zenga, dia tak ada apa pun. Apa yang saya cakap tadi, saya tulis balik je sebenarnya kan. Lebih senang macam tu. Okay. Persistent dan konsisten. Setiap kali kita loss atau profit, kita akan belajar sesuatu. So, faktor kejayaan kedua Dan Zenga adalah dia berada pada fasa yang betul. Okay. Walaupun dia mengambil masa yang lama, daripada umur dia 20-an, 30-an, 40-an, umur dia 50-an baru dia jadi jutawan dalam masa 2 tahun, tiba-tiba, okay, masa Super Bowl. Maksudnya dia ada faktor masa. Okay, masuk pada fasa yang betul. And then yang ketiga, laser sharp. Dia ada laser sharp focus. Dia ada fokus yang betul. Macam kisah Nico and David tadi itulah kan. Dia fokus. Okay, macam Usain Bolt kan. Kalau kita suruh Usain Bolt, kenal. Tuan-puan tahu Usain Bolt tu siapa? Bukan Pakcik Usain sebelah rumah. Itu lain. Itu orang lain. Okay, saya dulu ada dekat sekolah dulu ada Ustaz Hussein. Ustaz Hussein disayangi. Dia warden asrama. Semua student suka kat dia walaupun tak garang sangat kan berbanding dengan warden yang lain. Tapi ini Usain Bolt. Dia menjana jutaan dollars daripada larian selama 10 atau 11 saat sahaja kan. 10 saat dia lari, dia dibayar jutaan dollars. Tapi adakah
dia buat kerja 10 saat tu yang dibayar disebabkan oleh dia berlari 10 saat tu sahaja? Tak. Sebenarnya untuk dia berjaya lari dalam tempoh yang 10 saat ataupun kurang daripada 10 saat tu, berapa lama masa yang dia ambil untuk preparation, dia punya consistency, dia punya fokus dia, segala benda susah payah jerit perih, peluh dan sebagainya kan. Untuk dia berjaya tu kita kena ambil kira. Okey, kita kena ambil kira. That's why saya cakap dalam pasaran saham, sabar itu duit. Sabar itu duit ni. Ni kena ingat betul-betul. Simpan semat dalam hati, tampar dekat dinding, tengok hari-hari. Sabar itu duit, biar lambat asal kaya. Itu kita punya trademark dia kan. Sabar itu duit, biar lambat asal kaya. Ah, lebih kurang lah kan, tak handsome tak apa, janji kaya kan. Itu cerita lain. Yang ni lain sikit, kita twist sikit lah kan. Sabar itu duit, biar lambat asal kaya. Even Warren Buffett pun billionaire tersohor, investor tersohor dunia kan, seorang billionaire, dia punya kekayaan dia exponentially naik menjadi puluhan bilion masa umur dia 50-an. Itu berlaku disebabkan oleh compounding effect lah kan. Daripada compounding effect, dia punya kekayaan dia naik secara exponential. Okay, kita tengok saya tunjuk sikit sebab kadang-kadang tuan-puan tak perasan yang Warren Buffett punya growth apa ni, net growth, net worth growth chart. Ni orang siap buat chart lagi kekayaan Warren Buffett ni. Macam ni. Kekayaan dia pun ada chart tau. Kita boleh ke buat chart kekayaan macam ni? Ini RM1. Ni kita lah kan. Tabung akhirat dengan RM1. Nak letak RM50 takut miskin, letak RM1. Okay. Sini 1 juta, dia kira dalam US dollar juta lah kan. Ke billion. Okay. Ini umur dia. Saya besarkan. Mungkin tuan-puan tak nampak. Mana dia? Ni. Tekan dia bagi besar kan. Ini umur dia. Warren Buffett mula trade ataupun mula jual beli saham umur dia 11 tahun. Okay, umur dia 11 tahun. Macam Dan Zhengyu, umur dia 14 tahun kan. Kita umur berapa? Kan. So kena bersabar. Okay, kena bersabar. So daripada 14 tahun dia mula kenal dunia pelaburan. Umur dia 52 tahun, bawah daripada 1 bilion tapi dah juta-juta lah. Umur dia 20-an, dia dah jana jutaan dollars. Okay, dia dah jana jutaan dollars. Dia siap jadi fund manager lagi sebelum itu. Sakio Fund, apa tah nama dia? Saya lupa dah. Sakio ke apa nama? Sakoyaki ke apa entah. Ada dia dengan kawan dia. Lepas tu bila dia kenal seorang lagi partner dia, Charlie Munger, masa tu baru dia betul-betul jumpa klik yang betul-betul matching dengan dia punya brain wave. Dia punya pendapat sama, cara berfikir sama, masing-masing melengkapi antara satu sama lain sehingga kan kedua-dua orang ini berjaya menjadi billionaire. Cumanya yang paling famous Warren Buffett lah. Charlie Munger ni dia macam underground sikit, dia underdog. Tapi dua-dua pun very wealthy and well known, famous. Kekayaan dia mula jadi billion masa umur dia 50-an. And then exponentially naik dan naik sampailah sekarang umur dia 89. Kekayaan dia dah 83 billion. Okay, 83 billion. Itu Warren Buffett. Kalau tengok yang ini, dia punya chart dia, kekayaan, tapi ini kita bercerita kekayaan dunia je lah kan. Setakat dekat dunia lah, bila meninggal tak adalah nak bawa masuk duit, harta benda, rumah-rumah semua angkut masuk kubur, tak adalah. Kalau sebagai seorang Islam, orang Muslim, memanglah kita amat-amat dituntut untuk menjadi kaya sebab nak bayar zakat kan, nak pergi haji, nak pergi umrah apa semua kena duit kan. Mana ada kalau ada hutang, selagi mana berhutang, kita tak ada apa ni, macam mana kita nak cakap, orang yang berhutang ni dia akan ada belenggu dari segi psikologi kan, dari segi fisiologi kan, lebih kurang kan, dia akan ada belenggu. Tapi kalau kita dah kaya raya, kita dah tak ada belenggu tersebut dan boleh derma suka hati kita nak derma. Okay, nak bayar zakat dan sebagainya, pergi umrah, pergi haji kan, okay, boleh belanja orang lain lagi kan, sebagainya kan. So itu cerita lain lah kan.
So digalakkan, amat-amat digalakkan. Nak bersedekah, nak tolong orang kena ada duit. Tak ada duit macam mana nak tolong orang? Sekarang kita pula yang meminta-minta dengan orang kan. So dia mula ni dari segi dolar lah. 5 dolar, $5,000. Umur 14 tahun dah collect $5,000 kan. Kita umur 14 tahun masih duduk sekolah tingkatan 2. Apa ni? Main game kat phone lagi. Umur 32 dah 1.4 million. Lepas tu exponentially naik masuk umur dia 50-an. Then naik lagi umur 56 dah jadi billion. Dia naik lagi. Ini adalah disebabkan oleh compounding effect lah. And then cara pelaburan Buffett ni very unique tapi open secret. Semua orang tahu cara pelaburan dia. Very simple, very unique, melawan arus, open secret. Tapi tak semua orang boleh follow. Okay? Semua orang tahu tapi tak semua orang boleh follow. Dan buku-buku yang discuss tentang cara Warren Buffett melabur pun banyak. Cuma orang tak baca cukup. Okay, so apa lagi? Faktor kejayaan dan Zenger. Satu lagi, dia ada keyakinan. Okay? Dia ada keyakinan dengan ilmu yang dia pelajari. Kadang-kadang kita belajar sesuatu teknik kan, sesuatu ilmu kan, kita tak yakin. Kita tak test lagi, kita tak yakin. Lepas tu banyak persoalan, boleh ke macam ni kan. So nak tahu jadi ke tak jadi, kena test lah. Kan, kita test dulu. Test market dulu macam mana kan. Tapi kena hati-hatilah sebab Warren Buffett cakap never test depth of the river. never test depth of the river using 2 feet. Macam mana bahasa English dia tu saya tak ingat dah. Tapi bahasa Melayunya dia cakap, Warren Buffett pesan, jangan test kedalaman air sungai dengan dua-dua kaki. Nanti kalau tenggelam terus. Test satu kaki dulu kan. Kalau kena gigit buaya pun baru satu kaki, ada satu kaki lagi kan. Lebih kurang. Okay. So kena yakin. So adakah tuan-puan tahu dalam fasa ketiga kenaikan harga kita boleh buat profit yang lebih banyak. Fasa kelima kenaikan harga pun kita boleh buat profit yang lebih banyak. Okey. So apa lagi faktor-faktor kejayaan dan Zenger yang kita tahulah kan, melalui apa yang saya tahulah, apa yang saya dah baca-baca apa semua. Tak pernah jumpa pun Mamat ni kan. Muhammad pula dia dah jutawan apa. Okey. Cumanya banyak kisah lah tentang dia kan, banyak kisah dan kita boleh ambil dia punya kisah kejayaan itu, jadikan kita punya motivasi lah. Maksudnya benda ni wujud dekat dunia ni. Benda ni wujud dekat dunia ni. Dia bukan setakat nak dapat 100-200 je. Boleh buat sampai juta. Okay? Even traders Malaysia pun ramai yang dah buat juta-juta dah daripada trading. Okay? Tak trade overseas pun, trade bursa Malaysia sahaja pun dapat hasilkan juta-juta juga. Cumanya ramai di antara kalangan orang-orang kaya-kaya yang bukan kaya-kaya, orang-orang yang berjaya menghasilkan pendapatan juta dalam pasaran saham ni, dia slow, dia bukan slow, dia macam ada ground macam tu lah, lebih kurang lah, dia tak menonjol sangat situ kan. Mungkin tak nak share ke knowledge ke apa semua. Ada yang share, ada yang tak share macam tu lah kan. Okay, so apa lagi saya nak cerita tentang Dan Zenger lah, lebih kurang macam tu lah. Okay, and then ini yang ini Mak Saleh punya cerita. Kita pergi yang orang Asia. Yang orang Asia, kisah kejayaan dia baru je. Dia baru, bukan nak cakap dia baru berjaya, dia dah berjaya lama. Tapi dia baru dikenali, baru highlight. Okay, mana dah saya buka tadi ni. Kenal tak Mamat ni kan? Muka stil je kan. Takashi Kotegawa. Nama dia Takeshi Kotegawa. Bukan Kakeshi ya. Kakeshi tu yang Sharingan tu kan. 39 tahun, muda lagi. Pada tahun 2018, sekarang 39, 40, 41. Baru 41. Baru 41. Muda lagi. Dia punya net worth 180 juta US dollar. Okay, pada tahun 2008. Tu pada tahun 2008. Sekarang tak tahulah kan.
10 most famous day traders. Sebenarnya banyak lagi lah trader-trader lain yang famous kan. Tapi yang ini yang highlight dia lah ni. Kan? Muda lagi nampak kan. Tak kahwin lagi ni lah. Boleh buat ni lah calon lah kan. Siapa-siapa nak kahwin kan. Okey. Dia dalam masa 8 tahun. Dalam masa 8 tahun. Dia ambil masa untuk tukar duit dia daripada 13,000 US dollar menjadi 150 US dollar dalam masa 8 tahun. Dan Zenga 2 tahun. Okey. Tapi Takashi 8 tahun. Apa yang kita nampak persamaan dekat situ? First, dia ada persistent, dia ada consistency. Okay. And then, ini obviously dah dia kena berada dalam fasa yang betul lah untuk dia berjaya kan. Kalau dia berada dalam fasa yang silap, dia tak akan berjaya. And then dia ada laser sharp focus. Dia sanggup spend long hours untuk belajar kan. And then dia yakin dengan ilmu yang dia pelajari. Saya tambah satu lagi kan. Kena spend masa dan tenaga untuk belajar. Okay. Kena spend masa dan tenaga untuk belajar. Mereka ni orang-orang yang berjaya ni sebenarnya, kenapa mereka sanggup luangkan masa, luangkan tenaga, mungkin juga duit nak belajar kan, modal pembelajaran tu sebagainya. Kenapa mereka sanggup spend sebegini? Kerana mereka nampak dah kejayaan tu dekat depan. Okay. Sebagai contoh macam kalau sekiranya seorang sprinter lah macam Usain Bolt tadi kan, Usain Bolt tu kan model Sercom Usain Bolt, laju macam Usain Bolt kan. Dia dah nampak garisan penamat tu kat depan, so dia lari straight lah kan, dia tak adalah buat U-turn kan macam tu. Sepatutnya macam tu lah. Even orang lain pun berlari juga, dan masing-masing akan capai target yang ada dekat depan tu sebab kita dah nampak target kita dekat depan. Kadang kita trade macam orang lain trade, tapi kenapa orang lain berjaya kita tak berjaya? Sebab kita trade tanpa matlamat, kita tak ada fokus, kita tak ada target. Kita nak berapa sebenarnya kita nak trade ni? Nak 1 juta, nak 500,000, nak 200,000, nak 20,000, ke nak 10,000 sahaja, ke nak 5,000 je, ke nak RM1 je, ke memang nak derma dekat pasaran. Ada modal 70,000, nak derma dekat pasaran 50,000, kita nak 20,000 je lah, tak apalah yang lain tu sedekah sedekah dekat bursa kan. Tak pernah, selalu orang buat lah, bukan tak pernah orang buat, selalu orang buat. Apa target kita? And then makin besar target kita, makin besarlah usaha yang kita kena buat. Okey? Macam tu. Kalau target kita nak cecah 1 juta, berapakah modal kita kena ada? Kan? Berapa lama kita kena belajar? Apa benda ilmu yang kita kena belajar? Macam mana cara kita nak capai target kita tersebut? Macam tu. So, kalau kita tak ada ni, kalau kita tak ada fokus, laser sharp focus, macam mana kita nak target benda tersebut? Okey, kena ada target lah. Macam mana kita nak capai benda tersebut? Okey, sebab saya bagi satu contoh. Pernah nampak cahaya matahari pula, kanta pembesar kan. Magnifying glass. Okey. Pernah nampak kanta tak? Pernah try tak buat eksperimen kan, masa sekolah-sekolah rendah dulu kita kan selalu jumpa kaca ke kata-kata macam ni kan. Kita pun nak cuba buat eksperimen. Kita letak bawah matahari yang macam ni kan. Letak bawah matahari. Kita cuba fokus cahaya matahari tu supaya dia berada di satu titik sahaja. Okey. Fokus. To burn. Yang bagus ni Google ni kan. Dia ikut apa yang kita tulis. Macam ni. Okey. Nampak tak contoh? Inilah saya ambil gambar ni. Dia buka ni pula. Ni lagi bagus. Ada video siap kan? Nampak? Bila kita fokus, baru dia akan terbakar. Kalau kita tak fokus, dia tak terbakar. Memang tu orang pun dah tahu kan benda ni. Semua orang tahu benda ni kan. Tapi adakah kita apply perkara ini? Even dalam kehidupan kita ke, ataupun dalam trading kita ke,
Apa sahaja benda yang kita buat. Adakah kita ada fokus tersebut? Tanya diri kita balik. Kita tanya diri kita balik. Kenapa orang lain dapat berjaya, kita belum berjaya? Which is kita akan berjaya one day, tapi kita belum lagi capai tahap tersebut. Mungkin fasa kita tak sampai lagi. Mungkin fokus kita belum lagi betul-betul sharp untuk kita berjaya. Okay? Mungkin ilmu yang kita ada belum mencukupi. Mungkin pengalaman yang kita ada belum cukup. Orang lain dah trade 5-6 tahun, kita baru trade 5 hari. Kita expect akan jadi sama dengan dia. Banyak perkara-perkara tu, persoalan-persoalan yang kita boleh bangkitkan. Kita kembali kepada Takeshi ni. Okay. Dia very simple. Hidup dia hari-hari trade lah. Masa trading hours dia trade. Okay, makan tengah hari dia very simple, ramen je. Kalau kita makan Maggi lah kan, tengah hari makan Maggi. Dia tak kahwin. Tapi dia siap beli rumah untuk mak ayah dia, bagi mak ayah dia tinggal. Okay. Tak ada kereta. Dia tak tahu nak pergi mana sebab dia buat duit dia dekat rumah. Okay, buat duit dia dekat rumah, tak keluar rumah pun tak apa. Hari-hari duk trade. Okay. Tapi apa yang kita nampak dekat sini, consistent, persistent. Okay. And then dia tak spend banyak benda-benda yang mengarut. Dia cuma spend benda yang dia suka je lah. Benda yang dia suka je lah. Kereta pun tak ada kan. Rumah duduk sorang-sorang. Nak buat apa rumah besar-besar kan, duduk sorang-sorang je. Macam tu. Nanti tuan-puan boleh kajilah. Lepas ni dah tahu dua individu ni, tengok balik. Okay, tengok balik. Tengok dekat Facebook. Ada ke dekat Facebook? Tengok dekat YouTube. Tengok apa yang orang lain discuss tentang ni. Tapi dia memang dia tak ceritalah dia punya secret recipe macam mana trading style dia apa semua tu, dia tak cerita. Macam Dazega ada. Dan ada orang yang discuss dia punya teknik trading style kan. Dah ada strategi dah pun kan. Banyak lagi lah benda-benda yang kita kena belajar lah kan. Okay. Macam Takeshi ni tak berapa expose sangat. Dia memang cepat, dia laju lah, dia laju kan. Dia short term traders juga. Okay. Tu je sebenarnya topik yang kita nak discuss pada malam ini. Dia sembang-sembang je, santai-santai, tak ada sangat yang heavy, tak ada benda yang heavy sangat. Okay. Cumanya ni, kenapa saya tanya soalan ni sebab sebelum ini saya memang ada buat kelas berkenaan ni kan, natural price behavior ni, dan ahli-ahli grup pun dah ada yang join hari tu. Okay. Dan ada dah peserta-peserta yang dah join dan dia punya feedback very good. Okay, dia punya feedback very good. Saya share sekejap saya tengok sekejap dia punya ni. Just nak tunjuk je lah. Ni. Mana dah share screen. Okay. Rata-rata kata, adakah kelas ni membantu traders? 94% jawab ya. Adakah kelas ni lengkap? 75% jawab ya. Daripada markah 1 hingga 10, 51% tekan 10, 32% tekan 9 dan 13% tekan 8. Okay. Ni. Semualah macam-macam lah kan feedback ni. Saya browse laju-laju lah. Banyak ni. Kalau nak baca satu-satu penat juga. Okay. Basically amat-amat bergunalah untuk tuan-puan trade dengan lebih berkesan. Sebab apa? Kita boleh nampak fasa mana harga akan naik. Bukan magic. Dia naturally. Kita tak paksa pun chart tu bergerak macam tu. Dia akan bergerak sendiri. Dia kita tahu. Macam kita punya index sekarang. Index baru habis je dia punya correction phase kan. Dan dia nak buat wave yang baru. Okay.
Okey, setakat ni dapat sesuatu. Saya pun tak tahu apa benda yang saya nak share yang detail sangat malam ni. Ada? Dapat sesuatu? Dapat belajar sesuatu pada malam ini? Topik malam ni tak heavy sangat, tak adalah nak cat-cat sangat. Okey. Hari-hari tengok cat pun kadang pening juga kan. Rakan-rakan ahli grup, okey? Ada respon? Stock trader kena bayar LHTN tak? Capital gain stock, capital gain, dia tak ada capital gain tax kalau stock. Okey, dia ada dua benda je. Ada ada tiga benda yang tak perlu bayar tax kalau as a individual lah. Even company pun sebenarnya. Ada tiga benda yang tak perlu kena tax. Satu, ini kita panggil capital gain tax. Okey. Ada tiga benda yang tak dikenakan tax. Tak kena tax. Satu, untung daripada perjudian. Okey, yang orang pergi judi kan dekat Genteng kan. Dia punya untung million juta-juta tu tak kena tax. Okey. Tidak dikenakan tax. Okey. Yang kedua, untung daripada saham tak kena tax. Okey. Yang ketiga, dia tak semestinya saham lah. Untung daripada pasaran lah kan. Untung daripada pasaran. Pasaran saham lah kan. Pasaran saham lah. Even XCPO apa semua benda-benda macam tu. Benda-benda yang melibatkan risiko. Okay, yang kita tak tahu for sure kita akan profit. Kita tak tahu for sure, kita tak dapat nak jangkakan. Memang betul-betul kena profit. Memang akan profit ke tak. Okay, kalau ASB dah di announce kan. Itu pun saya tak sure ASB kena tax ke tak. Yang ketiga adalah properties lah. Okay, properties. Ataupun real estate lah kan. Real estate. Tapi real estate kalau sekiranya tuan-puan beli rumah tak sampai 5 tahun jual, kalau saya tak silap kena tax. Dalam grup ramai rent kan. Rent ni dia orang lebih tahu kan. Perjudian tak kena tax, saham tak kena tax dan real estate atau properties. Okay. RPGT apa tu? Real estate apa tu? Saya tak tahu singkatan. Selain daripada tu semua kena tax. Kalau tuan-puan makan gaji apa ni? Bekerja kan, makan gaji kan. Dah lah kerja siang malam kan, 85 penat balik rumah, lalas hujung tahun kena bayar tax. Real property gain tax. Tapi untuk property under 5 years lah kan. Itu yang saya tahu lah. Kalau more than 5 years dah tak kena dah kalau kita jual. Oh, sekarang semua kena. Kerajaan dah tak ada duit dah tu. Tapi saham belum. Tapi ada ura-ura yang mengatakan one day akan kena. Cumanya tak tahu lagi. Harap-harap tak kenalah. Sebab kalau government memperkenalkan capital gain tax dekat pasaran saham, dia punya kesan dia adalah pelabur asing akan lari. Pelabur asing akan lari sebab negara lain itu cost per transaction, dia itu cost urus niaga bukan on profit. Yang SST dalam transaction tu cost urus niaga sebab macam mana nak cakap government ambil lah kat situ 6% tapi bukan daripada profit, daripada urus niaga kita. Itu pun dia 6% tu based on brokerage. Contoh kalau syarikat broker charge RM8, government charge, government tax 6% daripada RM8 tersebut. Dia fix amount, dia tak berubah. Okay? Kalau M Plus punya charge RM8 kan untuk brokerage kan. So kali 6% lah. Okay, 6%. So 48 sen government ambil setiap kali kita jual dan beli. Okay? Tu. Tapi dia bukan capital gain tax. Maksudnya kalau kita untung, katakan kita untung 1 juta, government tak kacau. Okay? Tak kacau.
Kita untung 10 sen pun tak kacau. Kita untung 20 sen tak kacau. Kita untung 1,000 pun tak kacau. Okay? Even kita untung 42 juta, tak, dia tak ambil tax atas capital gain. Sebab pasaran saham dia consider apa ni? Dia punya nature dia unpredictable lah. Consider high risk, high reward lah macam tu kan. Dia sama konsep dengan perjudian lah. Cuma perjudian ni memang sah-sah lah, haram kan. Untung rugi tu tak tahu kan. Ada teknik tak ada teknik, kadang kalau nak dia based on nasib lah semata-mata kan. Quran pun cakap judi haram kan. Apa tu ayat dia tu? Al-Maisir wal Azlam, apa entah saya tak ingat dah. Perjudian Al-Maisir tu kan. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Allah saya tak ingat dah. Ayat yang babi tu saya ingat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu, kita lah kan. Hurimat alaikumul maitatu, mayat ataupun bangkai, diharamkan untuk orang Islam mayat ataupun bangkai. Hurimat kecuali haiwan-haiwan laut, ikan-ikan, ikan-ikan yang ada dalam laut tu semua tidak haram. Yang di daratan kalau bangkai haram. Okay. Serangga-serangga ada yang terpilih lah macam belalang tu okey, tapi tengoklah dia ada bisa ke tak lah macam tu. Itu cerita lain, bab lain. Maitatu bangkai diharamkan. Wadamu, darah yang mengalir. Okey, darah yang mengalir ni maksudnya yang berada dalam aliran saliran darah itulah. Okay, bila kita potong ayam untuk sebelih kan, bagi dulu darah dia mengalir keluar semua. Bila kita dah yakin semua darah ayam tu dah keluar daripada badan dia, dah confident dah, sebab tu kita terbalik kan, pegang kaki dia kan. Bagi leher dia ke bawah supaya darah tu keluar semua kan. Okay, bila kita dah confident dah tak ada dah darah yang mengalir, apa-apa yang tertinggal selepas itu yang dekat dalam tu, itu dah okey dah. Dia dah tak jadi darah yang mengalir dah. Walahmul khinzir, dan daging babi. Itu yang memang confirm Al-Quran haramkan. Apa yang al-khamru wal maisir tu saya tak ingat ayat mana. Tapi adalah arak dan judi kan. Wal azlam kan, dan apa ni? Undi nasib. Tenung nasib, undi nasib lah kan. Apa? Lempar dadu kan, contoh kan, lempar dadu nak undi nasib tu haram kan, sebab qada dan qadar telah ditentukan. Okey. Apa lagi? Kalau siapa-siapa tahu boleh share lah ayat tu kan. Ada soalan? Kita punya topik malam ni simple je. Macam ni je sebenarnya. At least tuan-puan tahu di dunia ni sebenarnya banyak benda kita boleh sukses sekiranya kita bagi tumpuan yang penuh. Kita bagi tumpuan yang penuh, tumpuan yang cukup, kita konsisten ataupun persisten kan. Kita berada pada fasa yang betul kan. And then kita ada keyakinan dengan ilmu yang kita pelajari kan, dan kita belajar ilmu yang betul. And then kita cukup spend masa tenaga untuk kita belajar. Masa tenaga ni dia termasuk sekali kos untuk belajar lah kan. Kos untuk belajar. Macam saya ambil dentistry. Saya buat saya dapat beasiswa JPA 90,000. So habis 5 tahun spend 90,000. Grad je gaji sebulan masa awal-awal grad dulu dalam 4,000 lebih. Masa awal grad dululah tahun 2006. Okay. Slowly naik. Kenaikan dalam 100 ke 200 setahun kan kenaikan. And adalah yang kenaikan based on grade tu ada kan. Last surah Al-Maidah ayat 90. Okay. Dia adalah kenaikan dia kan. Ada buat locum lagi, ada macam-macam lah kan, tambah duit kan. Okay. So ada cost. Kalau tuan-puan mencuburi diri dalam bidang pelaburan saham pun, jangan anggap ini adalah bidang yang percuma, sebab kita start daripada zero, kita nak buat duit. Okay, bayangkan nak dapat gaji bulanan tu, kita dah spend berapa banyak duit dah belajar kan. Dapat diploma ke ijazah ke kan. Ataupun kalau tak ada apa-apa background akademik, kita still kena ada pengalaman kan. Still kena ada pengalaman. Pengalaman tu pun melibatkan duit kan. Makan, minum, apa semua, tempat tinggal dan sebagainya. Macam tu. Ada kos dan ada kos yang terlibat kan. Dia tak simply suka-suka macam tu, free macam tu, tak ada. Okey. Yang faham tu faham je lah. Okey.
bagi tips macam mana dari makan gaji nak ke full time traders masih newbie. Dia punya tips dia adalah make sure duit yang kita nak labur tersebut adalah duit yang kita tak kacau, duit yang kita dah put aside untuk trade. Macam tu. Make sure kita ada financial background yang kukuh lah. Jangan terus jump ke dalam persaran saham sebab dia tak ada jaminan yang kita akan sukses unless kita dah cukup semua benda ni. Okey, dia melibatkan risiko. Risiko ni kalau Warren Buffett lah dia pesan macam ni je. Okey, kena ingat balik apa yang Warren Buffett pesan. Saya tulis balik dekat sini. Sebenarnya kita dah share dah sebelum ni. Saya letak kat sini je lah. Warren Buffett pesan, simple je dia punya pesanan ni. Risk come from not knowing what you are doing. Contoh tuan puan tak pandai berenang. Tiba-tiba nak pergi terjun dalam sungai yang dalam. Even tak tahu pun sungai itu dalam. Nak terjun je. Tiba-tiba rasa macam nak terjun lah. Kita pun terjun. Berenang pun tak pandai. Pelampung pun tak ada. Sungai itu kita tak tahu dalam ke tak dalam. Even tak tahu pun ada buaya ke kat dalam tu, ada piranha ke kan. Risk come from not knowing what you are doing. Okay, once kita tahu apa yang kita buat, kita dah berjaya merendahkan risiko. Macam mana kita nak tahu apa benda kita buat? Back to basic. Okay, back to basic. Kita kena belajar lah. Kena belajar. Okay. So dia ulang-ulang benda yang sama lah. Okay. Dan nak belajar ilmu yang mahal. Saya tak nak cakap lah kan. Nak belajar ilmu yang mahal, ianya tak datang percuma. Itu je lah yang saya boleh cakap. Ianya tak datang percuma. Dia ada cost. Okay. So, ada soalan sebelum kita bersurai? Besok hari Sabtu kan? Saya ingat besok untuk ahli-ahli group, saya nak buat sesi revision. Saya nak sambung penerangan tentang emosi mastery tu. Cara nak masterkan emosi dalam trading. Okey tak kalau saya buat besok pagi? Jam 9.30 ke pukul 10 ke kita buat dalam 1-2 jam? Boleh reply? Okey? Kalau okey? Okey. Ada dalam 5 orang saya proceed. Tak cukup 5 orang kita cancel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey lah. Okey insya-Allah. Besok jam 9.30 lah 9.30 pagi. Kita jumpa dekat Zoom meeting. Saya nak huraikan lagi lebih mendalam berkenaan dengan emotion mastery. Macam mana kita nak kawal emosi kita dalam pelaburan. Okey. Ahli group sahaja ni, bukan selain daripada ahli group tak terlibat. Ini hanya untuk ahli group sahaja. Okey, ahli group online coaching sahaja. Okey. Selain daripada ahli group tak adalah. Okey. Sebelum saya lupa, compounding effect. Compounding effect ni dia senang je sebenarnya. Jangan buat apa-apa. Dia akan compound dengan sendiri. Itu je sebenarnya compounding effect. Tuan-puan beli saham, contohlah kita beli saham MyEG. Contohlah masa harga dia 80 sen. Lepas beli saham MyEG, tidurlah. Mana tahu besok bangun dah kaya. Itulah compounding effect-nya. Jangan buat apa-apa. Beli dan peram. Cukup masa dia akan compounded. Warren Buffett ambil masa 30 tahun untuk compounding jadi billion. Kalau kita just nak 3 hari je, dia tak capai lah. Okay. And then reinvested. Okay. Reinvested, kalau dapat dividen, reinvest balik. Kalau dapat bonus, reinvest balik. Okay. Itu konsep compounding effect. So peram. Dalam bahasa mudahnya adalah peram sampai lebam. Tapi kadang kita tak cukup lah kesabaran dekat situ. Okay? Tak cukup kesabaran. Walaupun kita dah nampak sebenarnya benda ni memang simple, peram. Okay? Letak duit dan peram.
Tapi kita dah nampak, cuma kita tak dapat nak react sebab kita nak something yang nampak lebih volatile, something yang nampak lebih fun, lebih ada adrenaline thrill tu, ada adrenaline rush tu dalam training tu. Kita nak benda-benda macam tu. Warren Buffett punya style very simple. Kaji counter yang berpotensi, counter yang simple, confirm profit punya counter, produk yang confirm orang akan guna sepanjang masa, macam Gillette, macam Coke, macam insurans, batu-bata, brick, perkakasan hardware kan. Hardware, Mr. DIY kan, Mr. DIY okay, antara evergreen punya produk. Cuba tuan puan tanya kan. Nanti anak kita yang umur 10 tahun sekarang, adakah umur dia 40 tahun akan datang dia akan pergi Mr. DIY beli barang? Ada tak possibility tersebut? Cuba jawab, ada ke tak? Ada tak possibility tersebut? Kalau apa ni? Jawablah, cepat respon. Ada. Ada. Sebab dia adalah perkakasan harian. Mr. DIY. Dia adalah perkakasan harian dan orang akan pakai kan. Orang akan pakai. Nak tebuk dinding kan, kadang tak ada paku, pergi Mr. DIY. Provided syarikat tersebut masih ada dekat pasaran saham lah. Tapi kalau company-company yang besar ni, company-company yang memang stabil, yang memang buat profit, dia tak senang untuk dibuang daripada pasaran saham. Tak adalah macam utusan, macam Sumatek kan, tak tahu apa benda macam balik-balik utusan kerjasama ni kan. Silat-silat kita jadi kompetitor tu mesti dia. Orang Islam kena buat lah. Okay. Benda-benda macam ni kan. Kena ada kekuatan ekonomi tu. Okay. Lepas tu nak sponsor orang lain pergi haji umrah, kita dapat pahala sekali kan. Kita pergi haji sekali, kita sponsor orang lain pergi haji beberapa orang, kita dapatlah pahala-pahala haji dia tu. Dapat banyak kali dah pahala haji. Okay. Kita kena fikir long term. Okay. Apa lagi benda yang saya nak, tak ada benda dah sebenarnya yang saya nak kupas. Cumanya satu je lah, kena ada konsisten lah, kena ada konsisten. Jangan terlampau kelang kabut sangat. Kita tengok balik ni. Sabar itu duit, biar lambat asal kaya. Jangan kelang kabut sangat. So ayat yang saya suka ulang-ulang ni, satu lagi saya kena tambah kat sini. Jangan kelam kabut sangat. So kita ni kadang kelam kabut sangat. Belum apa-apa lagi dah cuak dah. Belum apa-apa lagi dah kelam kabut dah. Okay. Bagi masa untuk diri kita berjaya. Bagi masa. Kalau kita tak bagi masa, kita tak akan berjaya lah. Okay. Kenapa satu counter boleh terkeluar daripada bot? Dia ada beberapa sebab lah. Kalau dia tak follow securities punya guide ataupun dia tak memenuhi permintaan bursa, contoh tak hantar report ke macam tu kan, ataupun performance dia teruk sangat menyebabkan counter asyik rugi je manjang kan, tak ada pembaharuan, tak ada usaha untuk memperbaiki kewangan syarikat macam tu kan. That's why ada istilah PN17. PN17 ni adalah bursa bagi warning, kau kena buat something lah syarikat kau ni, nak stay kat bursa ke tak nak macam tu. Kalau tak nak stay buat cara, kalau nak stay buat cara nak stay, kalau tak nak stay tak payah buat apa-apalah, nanti bursa kick lah macam tu. Macam utusan lah kan, dah berapa lama PN17 lalas kena buang sebab dia tak dapat nak perform. Okay. Dia bukan senang nak masuk dan bukan senang nak keluar. Tapi kalau dah teruk sangat performance ni, terpaksa keluar lah sebab akan ada syarikat lain masuk. Setiap tahun ada IPO kan. Dia proses lah, dia adalah satu journey lah. That's why Warren Buffett dia tak akan pilih counter yang rugi. Dia tak akan. Dia akan kaji at least syarikat yang ada pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun tu paling minimum dah tu. Kalau boleh dia nak company yang dah well established 10-20 tahun baru dia akan kaji. Okay? Sebab dia punya
Formula dia simple je. Kalau syarikat tersebut berjaya stay sampai 10 tahun, 20 tahun, adakah dia akan survive lagi 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang? High chances dia akan survive lagi. Okay? Macam itulah. Tapi kalau bab-bab fundamental value investing ni cerita lain lah kan. Nanti saya akan kupas lah dalam grup. Belum masa dia lagi. That's why saya pesan jangan kelam kabut. Kita belajar step by step. Okay, belum sampai masa lagi. InsyaAllah tahun depan lah. 2021. So, sampai situ dahulu. Kok ada last question nak tanya? Kalau tak ada, kita tangguh dahulu sesi pada malam ini. InsyaAllah ahli-ahli grup kita jumpa besok insyaAllah jam 9.30 pagi. Saya nak sentuh topik sambungan kepada emotion mastery. Macam mana kita nak kawal emosi dalam pasaran saham. Which is benda ni melibatkan semua orang yang berada dalam pasaran saham dan saya salah seorang lah yang terkesan dengan mainan emosi yang berada di dalam pasaran saham. Okay. Tapi theoretically kita boleh discuss lah. Okay. Practically terpulang kepada emosi masing-masing. Okay. Okay, sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. InsyaAllah kita akan jumpa dalam next session. Minggu depan lah InsyaAllah kita akan jumpa dalam next session untuk ahli-ahli yang selain daripada ahli grup. Saya lupa satu lagi sebelum kita bersurai, saya nak share ni. Bermula daripada malam ni lah kan. Bermula daripada malam besok 12 hari bulan. Okey. Bermula besok 12 hari bulan, besok pagi lah besok pagi jam 8 ke macam tu atau jam 9 ke macam tu kan. Saya akan open link untuk ebook combo 5 in 1 half price semua ebook sampai 31 Disember. Okey, sampai 31. Daripada 12 Disember sampai 31 Disember hanya dalam masa 2 minggu sahaja. Lepas tu tak ada dah. Next year semua back to normal. Okay? Kalau tuan-puan nak ambil peluang ni, half price semua ibu-ibu ni, boleh rebut peluang besok. Bukan hari ni besok. Nanti saya akan share dalam group dan Facebook group. Okay, dalam Facebook page. Oh, ada soalan tentang cadangan kelas intraday. Ada, nanti saya akan announce lah. Saya nak kena cari masa sebab bulan Disember ni saya agak pack. Dah banyak saya punya course ni saya attend. So takut masa tu overlap. So saya kena check balik. Okay, saya punya schedule macam mana. Sebab nak buat 2 hari untuk kelas intraday, dia mesti 2 hari Ahad dan Isnin. Dia mesti macam tu. Dia mesti Ahad dan Isnin. Kenapa hari Isnin? Sebab kita nak trade, live trade hari yang kedua tersebut. Setelah belajar dia punya teori pada hari pertama, hari Ahad. Hari Ahad tu kan teori dulu kan. Teori bagi faham dahulu. Second day kita just nak gunakan ilmu yang kita dah belajar tu untuk trade, real trade. Okay. Baru kita dapat faham dengan betul lah kan. Macam tu. Okay. Kita nak tengok market tu betul-betul punya masa dia bergerak. Okay. Nanti saya akan bagi announcement dalam grup lah. Okay, so sampai di situ dahulu. Sekali lagi, kalau ada salah silap saya minta maaf. Semoga perkongsian pada malam ini, walaupun dia umum, harap-harapnya adalah sedikit manfaat untuk tuan-puan. Okay, untuk lebih berjaya di dalam pasaran saham. So kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.